Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Azulman serta para penonton sekalian. Saya Fawaz di kumpulan 1. Jadi kumpulan 1 ni akan membuat pembentangan berkaitan tajuk pembubaran perkahwinan, yakni talak. Apa itu? Talak. Jadi kami kumpulan 1 ni terdiri daripada 3 orang siswa guru lah. Siswa guru kelas fiqh Kegagalan Islam. Jadi untuk adik-adik kami ada 3 orang. Pertama adalah saya sendiri iaitu saudara Fawaz. Kedua adalah saudari Hana. Dan yang ketiga adalah saudari Alia. Jadi kami bertiga akan membuat pembentangan berkaitan dengan tajuk talak. Jadi antara yang kami masukkan dalam video ini adalah berkaitan dengan kita berbual kami bersama dengan pelajar-pelajar dan siswa guru IPT Kampus Pinang. Kami bertanya kepada mereka beberapa berkaitan dengan talak dan kami sertakan penerangan berkaitan dengan talak. Jadi jom sama-sama kita lihat tembual pertama bersama pelajar Kampus Pulau Pinang. Masuk. Aku dah cukup lah kena terjas sebab merah mubarak. Dua sana je kau saling. Penat gila. Okey, sorang-sorang jawab. Ini mic ke? Apakah maksud talak? Talak Talak. ada. Talak ada. Talak adalah proses perceraian dan antara perkara yang halal tapi tidak disukai oleh Allah. Kita menceraikanlah senang. Okey, betul. Sorang juga jawab yang lain. Yang lain Asyik. Saya setuju dengan apa yang dicakap Ustaz. Apa yang setuju? Saya pun setuju. Sekejap. Inilah apa, seorang suami kan dia menceraikan isteri dia Atas sebab-sebab. ada sebab-sebab tertentu lah. Cuma kalau boleh kita elakkanlah perkara ni sebab kesian lah kan. Sebab perkara ni tak elok lah. Cuba bincang elok insyaAllah ada kesayan dalam setiap masalah. Okey. Bye bye. Okey, soalan. Berikutlah tadi kan kita melihat apa terbual bersama dengan pelajar Pulau Pinang untuk tanya kepada dengan talak. Ada yang nyanyi, dia bagi jawapan. Begitulah reaksi mereka ketika mana kita ataupun kami ni bertemu dengan mereka. Jadi saya di sinilah untuk menghuraikan dengan lebih tepat apakah yang dimaksudkan dengan talak. Okay, jadi untuk talak dari segi bahasa adalah bermaksud menghuraikan atau melepaskan ikatan. Dan ikatan ke sini adalah apa? Kita lepaskan ikatan ini perkahwinan. Ini dari segi bahasa. Manakala kita lihat dari segi istilah pula, talak dari segi istilah bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz cerai, talak atau seumpamanya oleh suami kepada isterinya. Jadi makna kat sini kata apa? Talak ni ada satu perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melepas keikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz yang tertentu yang akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya nanti. Di sinilah maksud secara tepat apakah istilah iaitu apakah yang dimaksud dengan talak. Jadi alhamdulillah. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, talak hanya sah sekiranya dilakukan oleh suami semasa dalam perkahwinan atau dalam tempoh iddah talak raj'i. Okay, nanti kita akan lihat lebih mendalam lah apakah yang dimaksudkan dengan talak raj'i itu. Dan talak akan jatuh apabila suami mengucapkannya menggunakan lafaz talak, cerai dan seumpamanya. Jadi, kat sini mereka kata kat sini kata apa? Talak ni memang hanya kuasa suami sahaja. Dan talak ni tidak boleh dilakukan oleh isteri. Boleh dilakukan oleh suami dengan syarat-syarat tertentu. Dan nanti kita akan lihat lebih mendalam lah. Apakah ucapan-ucapan talak, apakah tempoh talak, dan apakah hukum talak berdasarkan situasi nanti akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya nanti. Jadi inilah yang dimasukkan dengan talak itu sendirilah. Jadi harap semua penonton fahamlah apakah yang dimasukkan dengan talak dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Jadi kita sebab talak ni kan sudah pasti orang cakap apa banyak perkara yang kita telah pandang ataupun banyak perkara rumus yang kita dengar tapi sebenarnya salah. Jadi pada hari ini saya akan terang kepada kalian lah apakah isu semasa berkaitan dengan talak ini
salah faham yang sering berlaku dalam talak. Kita lihat kepada salah faham pertama. Iaitu apa? Talak tidak memerlukan saksi. Jadi talak memerlukan saksi. Salah. Sebenarnya talak ini tidak memerlukan saksi untuk dikira sah talak. Saya beri contohlah satu situasi. Contoh, suami ni dia main-main dengan dia melafazkan talak kepada isteri sahaja dalam satu bilik. Kayaknya dua orang dalam bilik ni ada suami dan isteri. Dan suami cakap aku talak kau dengan talak 3. Dan suami cakap, alah Siri, bukannya sah pun sebab tak ada saksi. Salah. Maknanya talak ini tidak memerlukan saksi pun untuk dikira sah talak. Inilah apa yang dikatakan talak itu sendiri. Dan isu kat sini kata apa? Perkara ini sangat bahaya. Kiranya apa? Talak ini kira baik sebab apa? Kerana mengakibatkan pasangan masih menganggap mereka adalah suami isteri. Walaupun sebenarnya talak telah jatuh dan telah melebihi tempoh yang dibolehkan untuk suami merujuk isteri. Jadi kat sini kata apa? Pasangan ni menganggap mereka ni masih lagi ada ikatan. Tapi sebenarnya tidak ada ikatan dah ataupun sudah tamat tempoh rujuk. Jadi kat sini kata apa? Mereka ni sebenarnya salah faham berkaitan konsep talak sendiri. Mereka anggap talak ni kena ada saksi. Macam contoh zina kan. Zina perlukan saksi ke untuk apa? Perbuatan zina. Tidak. Talak ni tidak perlukan saksi. Tapi dia akan terus jatuh. Walaupun tidak ada saksi melihat perbuatan talak itu sendiri. Inilah contoh bagi inilah contoh bagi isu pertama lah. Itu salah faham dari isu talak. Jadi kita kena faham mindset kita. Talak tidak perlukan saksi untuk sah. Itu pertama. Yang kedua adalah apa? Rujuk boleh melalui perbuatan. Ini juga adalah salah. Kat sini, isu adalah apa? Walaupun terdapat khilaf di kalangan para fuqaha, tapi di Malaysia, kita ambil kat Malaysia sebab kita bukannya duduk dekat negara Zimbabwe ataupun negara Afrika atau mana tempat. Tapi kita berada di Malaysia. Dan Malaysia ni, undang-undang adalah apa? Si suami tidak boleh merujuk isteri melalui perbuatan. Tapi rujuk bersilah melalui lafaz. Yakni, suami tu kena keluarkan lafaz atau kena keluarkan ayat kata saya ingin rujuk kamu. Itu contoh paling mudah lah untuk memastikan rujuk itu menjadi. Jadi, rujuk boleh melalui perbuatan adalah salah. Dan sepatutnya rujuk mestilah melalui lafaz. Itu isu yang kedua berkaitan dengan salah faham berkaitan dengan talak. Yang ketiga adalah apa? Cerai di Malaysia boleh dilakukan di pejabat agama. Salah. Kalau kat Malaysia, kita sebenarnya orang Malaysia. Jadi kita kena ikut peraturan Malaysia sebab apa? Malaysia ni telah menghasilkan satu guideline ataupun satu tata cara untuk perkahwinan, perceraian sebagainya untuk memastikan apa? Seperti zuriat yang kita hasilkan nanti zuriat yang apa? Yang ada zuriat yang diiktiraf lah supaya apa sebab kita duduk Malaysia. Jadi isu kat sini Pak, di Malaysia perceraian boleh dilakukan di mahkamah syariah sahaja, bukan di pejabat agama. Jadi kat sini pejabat agama ni tugasnya adalah hanya untuk mendaftarkan cerai yang telah disahkan oleh mahkamah. Jadi pasangan tu kalau lepas nak cerai, dia pergi hadapi mahkamah syariah. Apabila mahkamah syariah telah meluluskan perceraian mereka, jadi mereka ni kena pergi pejabat agama untuk mendaftar cerai. Itulah tugas pejabat agama. Jadi cerai di Malaysia boleh dilakukan di pejabat agama, salah. Sepatutnya cerai di Malaysia ni dilakukan di mahkamah syariah dan pejabat agama ni untuk daftar cerai sahaja. Jadi inilah contoh-contoh salah faham tafsir ataupun salah faham rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia ni atau Islam ni berkaitan dengan perceraian atau berkaitan dengan talak lah di Malaysia ni. Jadi sebenarnya banyak lagi lah contoh-contoh ataupun situasi yang melibatkan salah faham umat Islam Malaysia ni berkaitan dengan talak ni. Tapi saya hanya buat tiga ni sahajalah. Jadi ini orang kata apa, ada pengenalan baru. Pengenalan berkaitan dengan talak boleh lagi termasuk berkaitan hukum dan sebagainya. Kata apa? Kita lihat kepada pendahuluan pun dah cukup banyak sangat kan. Ada cukup banyak berkaitan dengan salah faham. Jadi oleh itu kalian semua kena lihatlah video sampai tamat supaya anda tahulah berkaitan dengan lafaz talak itu macam mana, situasi talak, hukum talak sebagainya supaya kita lebih faham berkaitan dengan talak dan memastikan hidup kita sebagai yang bakal mendirikan Baitul Muslim ni adalah mengikut syariat Islam. Jadi saya serahkan video ini kepada Alia. Jadi sebelum tu kita lihat dulu satu membual berkaitan dengan video Alia. Jom. Hai, Assalamualaikum Fida. Ini Alia nak tanya Fida. Yang pertama soalan
pertama, apakah jenis talak? Jenis talak ni, yang tahu ada talak rajin, ada talak bain. Itu tu yang saya tahu. Betul. Okey. Seterusnya, apakah pengertian talak itu sendiri? Talak tu adalah sebutan yang dikatakan oleh suami untuk ceraikan isteri dia. Kalau mungkin dia ada talak, macam saya tahu dia ada talak, macam talak wajib ke. Dia ada sebab-sebab dia lah yang menyebabkan suami tu nak talak isteri dia. Talak satu ke, talak dua, talak tiga, bergantung lah dekat sini. Okey. Dalam talak bain ada berapa jenis? Saya kurang pastilah. Mesti. Okey, tak apa itu je. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fawaz. Kita dah dengar daripada Saudara Fawaz apa itu maksud talak. Jadi saya nak timbulkanlah satu isu berkaitan dengan talak. Jadi pada tahun 2019 ada satu artikel yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan di laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Terdapat satu persoalan yang datang daripada seorang isteri. Dia tanyalah suaminya telah menceraikannya dengan talak satu ketika dia sedang haid. Jadi persoalannya adalah adakah sah talak tersebut dan adakah dia sedang berada di dalam iddah. Okey, jadi untuk selesaikan isu ini, mari kita lihat jenis-jenis talak berdasarkan aspek hukum. Terdapat dua jenis talak dalam aspek hukum. Yang pertama talak sunni dan yang kedua talak bid'i. Okey, talak sunni adalah talak yang mengikut peraturan syarak, di mana suami menceraikan isteri ketika isteri suci daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi ketika suci, dan suami menceraikan isteri dengan talak satu ataupun talak dua. Jadi talak sunni ni disyariatkanlah dalam Al-Quran pada surah At-Talaq ayat 1. Ia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Yang bermaksud, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Okey, jadi talak sunni ni adalah talak yang dibenarkanlah dalam Islam. Hukumnya adalah harus dibolehkan. Okey, jadi kita tengok pula pada talak bid'i. Talak bid'i ni adalah talak yang tidak mengikut peraturan syarak. Dia adalah bertentanganlah dengan talak sunni, di mana suami menceraikan isteri ketika mana isteri sedang haid, sedang nifas, ataupun isteri suci daripada haid dan nifas tapi telah disetubuhi oleh suami ketika suci, dan ataupun suami tersebut talak isteri talak 3 sekaligus. Okey. Jadi talak bid'i ni haram tau. Jadi hukum ni diharamkan berdasarkan sabda Nabi SAW terhadap talak bid'i. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceraikan isterinya ketika sedang haid pada zaman Nabi. Maka Umar bin Al-Khattab pun bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun bersabda, suruhlah dia rujuk semula isterinya, jangan ceraikannya ketika dia suci, sehingga dia suci, kemudian haid dan suci lagi. Kemudian jika dia ingin bersama isterinya, maka teruskanlah. Jika dia ingin bercerai, ceraikanlah sebelum menyetubuhinya. Inilah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri. Jadi berdasarkan hadis ni, kita dapat tahulah ciri-ciri talak bid'i. Jadi talak bid'i ni sebenarnya menjawab kepada persoalan isu yang saya utarakan sebentar tadi. Jadi apa sebenarnya tapi persoalannya, adakah ia jatuh, talak tu jatuh ataupun tak? Jawapannya adalah talak tersebut tetap jatuh, cuma hukumnya haram untuk suami. Jadi suami tu berdosa lah sebab menceraikan isterinya ketika sedang haid. Tapi talak tersebut tetap jatuh dan isteri tersebut sebenarnya sedang berada dalam iddah. Okey, itu mengenai talak sunni dan talak bid'i. Jadi saya serahkan pula kepada saudari Alia. Okay, Assalamualaikum Isha. Jadi hari ni Alia nak tanya, apakah jenis-jenis talak yang Isha tahu? Dia ada 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Tapi ada nama dia kan? Talak rajin. Rajin ni tak ingat lah. Bahasa Arab dia. Boleh terangkan tak talak 1 tu macam mana, talak 2 tu macam mana? Rasanya kalau talak 1 dia boleh rujuk balik.
Maksudnya lepas dia talak tu, lepas cerai dia boleh kahwin balik dengan orang tu. Kalau talak 2, tak sure macam mana. Tapi talak 3, tak boleh dia rujuk balik dah. Talak 3 tak boleh kahwin semula dah. Langsung tak boleh kahwin semula ke ataupun ada cara yang lain untuk dikahwin? Mungkin ada cara lain tapi saya rasa tak boleh. Okey, tak apa itu je. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia akan meneruskan topik perbincangan kita berkenaan talak, iaitu jenis-jenis talak. Kali ini kita teruskan dengan jenis-jenis talak dalam aspek masa. Dalam aspek masa, jenis-jenis talak ada 2. Yang pertama adalah talak munajas dan yang kedua adalah talak mu'allaq. Jadi kita akan lihat talak munajas ni apa dan talak mu'allaq ni apa. Talak munajas adalah satu talak yang jatuh serta-merta. Macam mana talak tu jatuh serta-merta? Contoh lafaz dia adalah aku ceraikan kau dengan talak 1. Clear, tepat, serta-merta. Tak ada syarat, tak ada apa dalam lafaz talak tu. Dia terus direct to the point lah. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Sebagai contohnya, si Fulan dan si Fulan ni dia bergaduh. Kemudian si Fulan ni sebut, aku ceraikan kau dengan talak 1. Maka jatuhlah talak itu pada waktu tersebut. Dia tak tangguh-tangguh dah. Okey. Kalau talak mu'allaq pula adalah talak yang jatuh apabila berlaku perkara yang dalam lafaz taklid tu. Maknanya, kalau dalam lafaz taklid tu dia ada contohnya macam aku ceraikan kau jika kau masuk ke dalam bilik itu. Jika kau masuk ke dalam bilik itu, ada spesifik perkara yang si fulanah tu perlu buat, barulah jatuhnya talak tu. Itu adalah talak mu'allaq. Dia lebih spesifik lah berbanding talak munajas. Okay, jadi apa isu-isu semasa yang sering dikaitkan dengan talak mu'allaq dan talak munajas ni? Jenis-jenis talak dan aspek masa ni. Biasanya pada isu semasa yang kebiasaan yang kita dengari adalah salah guna talak mu'allaq ni lah. Salah guna talak mu'allaq ni pada situasi di mana si suami ni tak mahu isteri keluar bertemu keluarga belah isteri lah. Kalau kita tengok dalam mufti wilayah persekutuan juga terdapat soalan yang berkaitan. Dia bertanya lah macam mana kalau dia tidak mahu isterinya berjumpa dengan keluarga, adakah itu salah? Ini adalah satu perkara, satu isu lah. Jadi menurut Suryani 2018, lafaz talak yang dikeluarkan iaitu talak mu'allaq ni lah adalah sah dan memenuhi rukun-rukun talak. Lafaz talak macam mana tu? Lafaz talak yang kita bincangkan tadi, lafaz talak mu'allaq tadi. Di mana dia kata, tapi dalam situasi ini si suami dia berkata, aku ceraikan kau jika kau pergi balik ke rumah keluarga kau, ataupun aku ceraikan kau jika kau keluar dari rumah ini untuk pergi bertemu dengan keluarga kau. Maka menurut Suryani 2018, lafaz talak ni memang sah lah, dia selagi mana dia memenuhi rukun-rukun talak. Jadi rukun-rukun talak ni kita akan lihat kemudian. Dan menurut Mardia 2020, ini dalam mufti wilayah persekutuan, haram bagi suami untuk menghalang isteri daripada keluar menziarahi keluarga tanpa sebab munasabah. Okay, secara dasarnya walaupun talak ni sah, tapi perbuatan tu adalah tidak patutlah, sebab secara hukum yang dikeluarkan mufti, untuk seorang suami menghalang isteri daripada berjumpa dengan keluarga sendiri adalah haram. Melainkan kalau dia ziarah keluarga dia, kalau dia ziarah keluarga, isteri tu ziarah keluarga dia ada kemudaratan kepada siapa? Kepada isteri, kepada suami ataupun kepada anak-anak. Jadi dalam kes yang tidak memudaratkan isteri, maka haramlah untuk suami tidak benarkan isteri bertemu keluarga. Jadi kita teruskan perbincangan jenis-jenis talak kita. Kita dah tengok aspek hukum dan aspek masa. Jadi sekarang kita tengok aspek kesan. Aspek kesan ni, jenis-jenis talak boleh dibahagikan kepada 2 yang utama, iaitu raj'i dan ba'i. Okay, raj'i
adalah satu talak yang mana si suami, bekas suami masih boleh rujuk dengan bekas isteri asalkan dia berada dalam waktu iddah, tempoh iddah tu. Okey. Dan kita ni same lah dengan talak satu atau talak dua lah. Sebab talak yang ada yang boleh rujuk dalam waktu iddah adalah talak satu dan talak dua. Okey, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229, talak raj'i ni disebut dalam surah ni iaitu talak yang boleh dirujuk kembali hanya 2 kali sesudah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan diceraikan dengan cara yang baik. Jadi dalam ayat ni terang mengatakan talak tu yang boleh dirujuk hanya 2 kali. Sudah! Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? It's not even half for what I've been feeling. You say only perasaanku pada you dengan masa apa? Tunggu you harap diri cintakan I. I'm your first wife! I supposed to be your first love! Then kemarin dia mau let me go! Let me go! Huh? Jangan jadinya! Let me go! Pak Hamzah. Cerai you. Adam! Seterusnya kita lihat kepada aspek kesan jenis-jenis talak ba'in pula. Okay, talak ba'in adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk pada isteri walaupun dalam iddah. Kalau macam talak raj'i tadi, senang je. Dia boleh rujuk pada waktu iddah. Ba'in, dia tak boleh rujuk dalam waktu iddah. Dan ba'in ni dia ada 2 jenis iaitu ba'in sughra dan ba'in kubra. Ba'in sughra ataupun ba'in kecil merupakan satu talak yang berlaku dalam keadaan mana? Ada 4 keadaan utama iaitu suami dia lafaz cerai sebelum menyetubuhi isteri. Maknanya kita bagi contoh ringkasnya, si fulan dan si fulana ni baru berkahwin. Pada hari pertama dia baru akad nikah ni nak pergi bersanding lah. Dan dalam tempoh contoh dalam kereta tu diorang ada konflik pula berdua ni, ada satu salah faham lah. Jadi bila dah salah faham ni si fulan ni, contohlah si fulan ni dia ada amarah, jadi dia bergaduh, dia pun terus ceraikan isteri dia. Maka yang jatuhnya bukan talak raj'i tapi talak ba'in. Yang kedua, situasi kedua adalah bila mana isteri dia memberi bayaran kepada suami untuk diceraikan. Ini dia masuk dekat talak huluk ataupun talak tebus. Dan yang ketiga, talak raj'i yang sudah habis iddah. Bila mana iddah tu dah habis, dia jadi talak ba'in sughra. Dan yang keempat, bila mana isteri menuntut fasakh. Bila mana isteri menuntut fasakh, dia jatuh talak bukan talak raj'i tapi talak ba'in sughra. Talak ba'in sughra ni dia si suami, si bekas suami ni dia tak boleh menghahwini isteri dia. Bukan tak boleh menghahwini isteri dia tapi tak boleh rujuk isteri dia. Dia boleh kahwin semula dengan isteri dia tapi dengan syarat akad yang baru dan mas kahwin yang baru. Okey. Dan seterusnya kita lihat kepada ba'in kubra. Ba'in kubra ni senang kata ba'in kubra ni adalah talak 3. Kubra, ba'in yang besar. Talak 3 kita tak boleh nak rujuk kembali dah. Kita punya si suami tak boleh nak rujuk kembali dah si isteri tu. Talak 3 ni macam mana? Sekali lafaz atau satu demi satu? Semua talak 3. Okey. Dia kata kat sini si lelaki ni ni berdasarkan buku gerbang perkahwinan yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam. Si lelaki ni dia tak boleh berkahwin semula dengan si perempuan melainkan dengan syarat. Apa syarat dia? Syarat dia ada 5. Yang pertama, bila dia bercerai tu dia ada waktu iddah kan. Dalam tempoh iddah tu dia kena tunggu selesai dulu. Tapi tak boleh kahwin lagi. Dia kena tunggu perempuan tu kahwin dengan lelaki lain dulu. Bila kahwin dengan lelaki lain, perempuan tu hidup dengan lelaki tu, ada persetubuhan.
Kemudian perempuan tu bercerai pula. Bercerai tanpa paksaan. Maknanya tanpa paksaan lah, bukan ada mana-mana pihak yang memaksa mereka untuk bercerai, hanya semata-mata untuk perempuan ni berkahwin dengan lelaki awal tadi, bukan. Dan bila lepas bercerai tanpa paksa tu, dia kena tunggu pula iddah yang perceraian kali kedua ni lah, perceraian dengan suami baru ni. Selepas habisnya iddah perceraian suami baru ni, barulah andai kata si suami yang first tadi nak balik semula dekat yang si perempuan ni, dan si perempuan ni menerima, maka bolehlah kahwin dengan akad dan mas kahwin. Bain kubra ni dia disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang bermaksud sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan tu tak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain, iaitu suami yang baru. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami yang baru itu tadi dan habis iddah, maka mereka berdua tidaklah berdosa untuk kembali. Mereka berdua itu adalah suami yang lama dan perempuan itulah tidaklah berdosa untuk kembali, jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah diterangkan kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya. Okey, kita dah selesai melihat bain sughra dan bain kubra. Bain sughra ni secara ringkasnya dia boleh kahwin cuma dengan akad dan mas kahwin yang baru. Okey, jadi kita dah dengar tadi berkaitan dengan talak bain kubra, bain sughra, talak raj'i. Jadi apa isu yang timbul berdasarkan talak-talak ni, berdasarkan jenis-jenis talak yang berbeza ni? Jenis-jenis talak yang berbeza ni terutamanya talak bain kubra. Isu yang timbul adalah nikah muhalil. Apa tu nikah muhalil? Okey, Muhammad Wahyu Huda 2017 dia menyampaikan nikah muhalil ni adalah nikah yang menghalalkan bekas isteri yang ditalak 3 dengan berkahwin dengan bekas suami yang menalak dia lah. Jadi nikah muhalil ni melibatkan 3 pihak. Pihak lelaki yang pertama, pihak lelaki yang kedua dan pihak perempuan. Kita bagi pihak lelaki A, lelaki B dan perempuan. Jadi lelaki A dia berkahwin dengan perempuan. Lepas tu lelaki A ni dia menalak, dia lafazkan talak 3 dekat perempuan ni. Jadi bila dah lafaz talak 3 sama ada dalam sekaligus atau satu persatu, dia dah tak boleh kahwin dengan perempuan ni. Dia dah tak boleh rujuk kembali lah. Bukan tak boleh kahwin, tak boleh rujuk kembali lah dengan perempuan ni. Jadi untuk dia bersama kembali dengan perempuan ni, sebab dia masih sayang, dia meminta lelaki B tadi ni untuk berkahwin dengan perempuan tersebut dan bersetubuh dan menceraikan perempuan tu. Kemudian supaya dia boleh kembali bersama dengan perempuan tu selepas tamat tempoh iddah. Ni nikah muhalil. Okey, kalau ikut Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, di Malaysia, nikah muhalil ni dia dikenali sebagai nikah Cina buta lah, lazimnya di Malaysia. Kita kenal dia sebagai nikah Cina buta, di mana kita menggunakan seorang lelaki untuk menghalalkan kembali hubungan 2 orang ni. Jadi sebenarnya berdasarkan Mufti Wilayah ni, dia kata kaedah nikah Cina buta ni tidak dibenarkan, tidak dikira tidak sempurna, tidak sah. Maka bila tidak sempurna, dia tidak sah. Kenapa? Mengikut jumhur ulama Syafi'i, Malaki, Hambali dan Hanafi, keempat-empat ulama menyatakan nikah Cina buta ni adalah pernikahan yang tidak sempurna, tidak mencukupi satu atau lebih syarat daripada syarat pada rukun nikah. Kerana itu nikah ni tak sah dan dia bukan nikah fasid atau nikah batil. Mufti Wilayah menambah lagi, Nabi SAW melaknat pernikahan ni dalam sabdanya yang bermaksud Rasulullah SAW melaknat seseorang yang menikahi wanita yang ditalak 3 dengan niat untuk menjadikan halal kepada bekas suami dan ke atas siapa yang dia dihalalkan. Jadi isu
kita kena syakna lah. Nikah muhalil ni tidak dibenarkan. Jangan sebab seorang lelaki ni dia nak kembali semula dengan perempuan ni, dia gunakan teknik nikah muhalil. Teknik nikah muhalil ni tak sah. Okay, soalan dia, apakah maksud talak? Talak ialah cerai, lafaz cerai. Memutuskan hubungan antara suami dan isteri. Ada tiga peringkat talak. 3 peringkat lagi. Talak apa? Talak satu, talak tiga. Oh, Terima kasih kepada saudari Alia. Sebentar tadi Alia telah membentangkan ataupun menerangkan kepada kita jenis-jenis talak dari aspek kesan. Sekarang saya akan teruskan video ini untuk menerangkan kepada kalian berkaitan dengan jenis-jenis talak dari aspek lafaz. Jadi untuk aspek lafaz ni terdapat 2 jenis talak, iaitu talak soreh, ini talak jelas, dan juga talak kinayah, yang ini talak sindiran. Jadi pada aspek lafaz ni saya terangkan apakah dimaksudkan dengan kedua-dua jenis talak ini, dan saya akan berikan contoh-contoh ayat ataupun perkataan yang menunjukkan bagi kedua-dua jenis ini. Okay, sekarang kita akan bergerak kepada aspek lafaz pertama, iaitu talak soreh. Jadi tak jelas, yang bermaksud lafaz yang jelas menunjukkan maksud talak atau cerai terhadap isteri. Maksud kata sini, suami ni dia cakap tu betul-betul jelas. Satu perkata menunjukkan suami ini nak melaksanakan perceraian dengan si isteri itu. Contoh ayatnya, saya cerai kamu ataupun saya talak kamu ataupun saya bebaskan kamu dengan talak satu. Dan sini kita dapat lihat kata apa, si suami ni betul-betul nak ceraikan isteri tu berdasarkan ayat yang ingin disampaikan. Dia cakap, itu dah bukan, tapi betul-betul aku nak talak hang itu. Dia betul-betul menunjukkan suami ni nak talak si isteri tu. Ini contoh bagi talak soreh. Dan kita kena faham kata apa, perceraian dengan lafaz soreh ini jatuh talaknya sekalipun tanpa niat. Mana kata kat sini, kalau suami tu cakap olok-olok pun, dia cakap aku nak talak hang, dia terus jatuh walaupun dia main-main saja ataupun bergurau senang saja. Hal ini berdasarkan satu hadis, iaitu thalathun jidduhunna jiddun wal hasduhunna jiddu an-nikah wa talaq wa raja'atu. Yang bermaksud 3 perkara yang seriusnya dianggap bersungguh-sungguh dan guraunya pun dianggap bersungguh-sungguh, iaitu nikah, cerai dan juga rujuk semula. Sebenarnya talak. Riwayat Abu Dawud. Jadi kat sini menunjukkan kata apa? Tolak ni kalau lelaki tu main-main saja pun dia anggap serius. Jadi benda tu. Walaupun dia akan cakap, walaupun saya pernah cakap tu, contoh, aku tak lahan dengan talak satu. Alah gurau je. Tak. Still jatuh. Still talak tu terjatuh atas si isteri itu. Dan lelaki tu perlu berujuk semula si isteri itu untuk bersama dengan si isteri itu. Jadi kita sebagai seorang lelaki kena berhati-hatilah dengan kita punya percakapan ataupun dengan kita punya perkataan, supaya tidak kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kesorehan ataupun kejelasan kita nak menceraikan isteri. Itu adalah contoh bagi talak pertama, itu talak soreh. Talak kedua dari segi aspek lafaz adalah talak kinayah, yang maksud lafaz umum, dia umum, yang boleh membawa maksud talak terhadap isteri atau maksud yang lain. Pada kat sini, ayat dia tu, dia tak menunjukkan dia nak, dia apa, menunjukkan dia ke arah nak talak, tapi dia umum. Dia punya perkataan tu tak jelas sangat. Dia sama-sama, tapi dia kinayah. Tapi dia boleh bermaksud kepada cerai. Contohnya, kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu. Ataupun saya bebaskan kamu. Jadi kat sini kata apa? Ayat ni dia macam apa? Dia macam sindiran ataupun macam sama-sama. Kita pun tak pasti. Betul atau tak? Dia seteru. Berdasarkan dua ayat ni kan. Jadi, lafaz di sebelah tadi kan, tidak menunjukkan suami mentalak atau mencerai itu yang jelas. Betul. Oleh itu, lafaz kinayah ini, dia memerlukan niat suaminya itu jika berniat talak, maka jatuhlah talak. Tapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak. Jika sini mana kata apa? Kan lelaki tu cakap, saya bebaskan kamu dengan niat dia, aku nak talak isteri ni. Maka jatuhlah talak, walaupun ayat tu kinayah ataupun sama-sama saja. Tapi jika cakap saya bebaskan kamu ke mana-mana, tapi bukannya berniat talak, tapi macam niat untuk berlari, contoh, saya bebaskan kamu ke tempat sekian, pergi je. Mana kata pergi je dengan kebenaran. Bukan niat talak, jadi tak jatuh talak. Dikasih kita dah lihat lah.
bahawa apa? Percakapan suami sebenarnya sangat memainkan peranan penting lah kepada keluarga itu, kepada sang isteri itu. Jika apa dia terlanjur berbicara, contoh mengeluarkan talak soreh dengan apa tanpa niat pun tetap jatuh juga talak. Jadi kita sangat hati-hatilah sebagai seorang lelaki ini dalam percakapan kita. Okay, rumusannya untuk jenis talak dari aspek lafaz ni ada 2 jenis. Talak soreh, ada talak yang jelas, ada talak kinayah. Ini talak yang bentuk sindiran. Jadi semoga antum dapatlah apa yang dimaksudkan dengan jenis-jenis talak berdasarkan aspek lafaz. Jadi saya serahkan pembatangan ini pula kepada saudari seterusnya. Hai Mak Mukri, saya dah sana tak kamu? Okey, apa? Kamu dah pergi mana ni? Kaki tandas. Oh, sebelum kamu pergi tandas, saya ada beberapa soalan untuk kamu lah. Okey. Berikan kepada saya bilangan rukun talak. Rukun talak Aha. Saya ingat saya pernah belajar dulu. Ada 5 kan? Betul. Okey. 5? Betul. Saya sikit. Okey. Nice. Okey. Okey. Apakah yang 5 itu? Suami, isteri, lafaz talak tu. lafaz talak lagi? Lagi 2 tak ingat lah. Tak ingat. Apa jawapan? Kita lihat pembatangan. Hana terlihatnya. Okey. Thank you Fawaz. Okey, sikit. Alhamdulillah. Jadi kita dah lihat sebentar tadi respon-respon orang ramai terhadap soalan berkaitan apa itu rukun dan syarat sah talak. Jadi dekat sini kita boleh tengok sebenarnya tak ramai yang tahu tentang rukun talak. Padahal ianya adalah satu yang sangat penting sebab kita kena tahu bila suami ni melafazkan talak, adakah talak tersebut jatuh atau tak. Sebab kalau cukup rukun talak, maka jatuhlah. Kalau tak cukup, tak jatuhlah. Jadi seperti mana persoalan yang ditimbulkan dalam satu artikel yang ditulis oleh Yakin Baharudin. Soalannya berbentuk, Assalamualaikum. Apabila saya bergaduh dengan isteri, saya ada terdetik ingin menceraikan isteri saya. Adakah jatuh talak dengan hanya berniat sahaja? Untuk tu mari kita belajar apa rukun dan syarat sah talak. Okey, rukun talak ada 5. Yang pertama adalah suami. Okey, ketika talak tersebut, suami tersebut mestilah seorang yang baligh, berakal dan dengan kerelaan sendiri. Okey, maksudnya apa? Maksudnya suami tersebut ketika talak tu mestilah baligh dan berakal. Dan ketika talak tu mesti disebut dengan kerelaan sendiri. Okey, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud di mana Nabi SAW bersabda, diangkat kalam. Kalam dekat sini kita tafsir sebagai pertanggungjawaban. Okey, jadi diangkat kalam ni daripada 3 golongan. Orang yang tidur hingga dia bangun, orang kanak-kanak kecil sehingga dia baligh, dan orang yang gila sehingga dia berakal. Okey, jadi dekat sini nampaklah suami tersebut mesti baligh dan juga berakal. Okey, dan juga suami tersebut mesti melafazkan talak dengan kerelaan sendiri juga daripada hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, tidak berlaku talak dan juga tidak berlaku pembebasan hamba dalam keadaan dipaksa. Okey, macam mana dalam keadaan dipaksa ni? Contoh dalam keadaan dipaksa adalah seseorang mengugut suami tersebut. Kalau engkau tak ceraikan isteri kau, aku akan bunuh anak kau. Okey, jadi suami pun ceraikanlah isteri, aku ceraikan kau dengan talak 1. Jadi, adakah jatuh hukum jatuh talak tersebut? Tidak, sebab suami tersebut sedang dipaksa. Okey, jadi kita tengok pula rukun yang kedua. Rukun talak yang kedua adalah isteri. Kalau ada suami mestilah kena ada isteri. Okey, jadi syarat sah untuk isteri adalah akad nikah mereka tu sah. Kalau perkahwinan mereka tak sah, akad nikah tu tak sah, maka bukan isteri lah kan. Jadi tak sah lah talak yang dijatuhkan. Okey, akad nikah sah maksudnya dah bergelar isteri. Kalau sebelum nikah macam mana? Kalau orang tu ucap talak sebelum nikah, talak tu tidak jatuh. Okey, itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua, masih sah isteri semasa diceraikan. Maksudnya waktu dia ceraikan tu masih isteri jugalah. Bukannya waktu tu dia dah ceraikan ke, nak ceraikan lagi, cerai yang kali kedua tu tidak sah sebab dia bukanlah isteri suami tersebut
pada ketika itu. Jadi daripada hadis riwayat Imam Hakim lah, Nabi SAW bersabda, talak tidak berlaku sebelum akad nikah. Jadi kita dapat tengok kat sini lah, untuk talak tu sah, mesti orang tu, isteri tu masih bergelar isteri. Okey, kita tengok pula rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah lafaz. Okey, lafaz ataupun dalam bahasa Arabnya adalah sirah. Okey, jadi lafaz ni perlu disebut oleh suami lah. Bagi orang yang mampu bercakap, dia perlu melafazkan talak. Kalau dia tulis dalam mesej ke, dia tulis dekat dinding ke, ianya tidak sah. Jadi kalau boleh bercakap, dia kena bercakap, barulah talak tu sah jatuh ke atas isteri. Lafaz ni boleh mempunyai maksud perceraian, sama ada secara soreh iaitu jelas, ataupun kinayah iaitu secara tidak jelas. Okey, lafaz yang jelas ni macam mana? Lafaz yang jelas ni lafaz yang diberikan, yang kita faham lah, memang membawa maksud perceraian. Contohnya, aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau tu adalah lafaz yang kita tak, memang maksud perceraian lah. Okay, jadi aku lafaz kau, aku cerai kau dengan talak satu. Okay, jadi tak berlaku apa-apa masalah lah dekat situ. Memang semua isteri tahu, suami pun tahu, diorang dah bercerai. Okay, jadi tapi kalau maksud kinayah ni apa pula? Kinayah ni dalam bahasa Melayu dia sindiran lah. Jadi suami menceraikan isteri tapi dalam bentuk sindiran, bentuk yang tak jelas. Contohnya, aku tak nak bersama dengan engkau. Okey, jadi maksud aku tak nak bersama dengan engkau tu boleh membawa maksud perceraian, dan boleh juga maksud yang lain. Maksud contohnya suami tu tak nak berada dengan isterinya waktu tu je ke, ataupun memang suami tu dah tak nak isteri dia. Okey, jadi lafaz kinayah ni dia kena minta penjelasan suami. Tapi kalau menurut Mahfuzah dan Zaini, dia ada masa juga di mana lafaz soreh tersebut menjadi lafaz kinayah. Okey, apa dua situasi tersebut? Yang pertama, lafaz talak yang diulang-ulang. Okey, lafaz talak yang diulang-ulang ni kita tak pasti dia punya status tu macam mana. Sama ada lafaz tersebut jatuh, contohnya aku ceraikan kau dengan talak satu, aku ceraikan kau dengan talak satu. Okey, jadi dia ulang banyak kali. Jadi kita tak tahu sama ada suami tersebut lafaz talakkan isteri dengan talak satu ataupun talak tiga terus. Okey, maksudnya sebab kadang-kadang lafaz talak yang diulang-ulang tu, bila dia ulang lebih daripada 2 kali, itu maksud dia nak lafaz talak tersebut dengan talak 3. Jadi benda tu jadi kinayah. Okey, yang kedua adalah melafaz talak tanpa menyebut bilangannya. Suami tersebut cuma cakap aku ceraikan kau. Okey, tapi dia tak beritahu pun talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3. Jadi isteri kena minta pencerahan daripada suami. Apa maksud talak suami tersebut? Okey, jadi itu adalah rukun yang ketiga. Kita tengok pula rukun yang keempat, iaitu wilayah. Di mana maksud wilayah ni adalah berkuasa ke atas talak dan orang yang ditalak. Okay, apa maksud berkuasa atas talak dan orang yang ditalak ni? Sesiapa yang melafazkan talak tu mesti berkuasa ke atas talak tersebut. Selalunya suamilah. Suami mempunyai kuasa ke atas talak, dan juga orang yang ditalak. Maksudnya suami tersebut berkuasalah ke atas isterinya. Talak tersebut kalau dia lafazkan kepada isterinya, maka ia boleh jatuh. Apa contoh dia tak berkuasa ke atas orang yang ditalak? Contohnya dia nak talak isteri jiran sebelah. Jadi dia tak berkuasa terhadap isteri jiran sebelah. Jadi talak tersebut tak jatuh. Okey, ada satu situasi lah di mana suami memberikan kuasa talak tersebut ke atas isteri. Boleh ke? Okey, jadi dalam kitab Al-Muhazzab yang ditulis oleh Imam Ash-Shirazi, okey, dia menulis harus ataupun boleh bagi suami menyerahkan kuasa talak kepada isteri atau mewakilkan kuasa talak kepada orang lain. Maksudnya ianya dibolehkan dalam Islam, di mana suami
kuasa talak tersebut tu suami bagi kepada orang lain, biasa isteri lah kan. Okey, jadi apabila diserahkan kuasa talak terhadap isteri, maka dibolehkan isteri menceraikan dirinya sendiri. Dengan syarat, ada syarat dia, selama mana mereka tidak berpisah dari majlis talak. Maksudnya mereka dua-dua ada dekat situ lagi, dan juga perkara yang dan berkata perkara yang boleh menjatuhkan talak hanya dengan perkara yang disepakati oleh mereka berdua. Maksudnya talak tersebut mesti dekat situ juga, waktu tu juga. Okey, dan mesti disepakati oleh mereka berdua. Okey, jadi kita tengok pula talak yang kelima, rukun talak yang kelima, iaitu qasad. Qasad ni apa? Qasad ni adalah niat. Okey, jadi bila melafazkan talak ni mestilah ada niat. Okey, mempunyai niat apabila melafazkan kinayah. Okey, jadi macam mana pula kalau tak ada niat? Contoh, ada persoalan yang ditimbulkan oleh seorang suami. Dia berbunyi, saya mohon perceraian daripada ustaz. Saya ada bercerita dengan isteri berkenaan sepasang suami isteri yang bernikah. Okey, jadi saya ada sebut macam ni. Mungkin macam ni kot, lelaki tu kata, kau bercerai dengan suami kau, aku bercerai dengan isteri aku. Lepas tu kita kahwin. Jadi soalan dia, adakah jatuh talak tersebut? Okey, sebab dia terlepas lafaz ayat tadi. Dan juga lepas tu dia rujuk isterinya semula. Jadi adakah jatuh talak tersebut dan adakah mereka telah rujuk semula? Okey, jadi apa jawapannya? Okey, jawapannya merujuk kepada kitab Al-Fiqh Al-Islami Wadilatuhu. Okey, dia kata disyariatkan secara ittifaq atau persepakatan para ulama lah. Okey, mesti berniat dalam talak. Okey, iaitu keinginan untuk melafazkan talak tersebut. Okey, jadi tidak disyaratkan al-qasad sebagai rukun, melainkan untuk menentukan makna daripada lafaz yang disebutkan itu. Jadi ceritanya adalah tak jatuh talak apabila seorang faqih, orang yang alim dalam fiqh, untuk mengulang-ulang perkataan talak, dan tak jatuh talak kepada orang yang menceritakan ke atas dirinya kerana tidak memaksudkan lafaz talak tersebut pada makna asalnya, iaitu maksud talak lah. Okay, dan juga tujuan menyebut lafaz talak untuk pengajaran dan juga tujuan untuk menceritakan. Jadi situasi-situasi macam ni tak jatuh talak tersebut. Dan juga tak jatuh juga talak ke atas orang yang bukan bangsa Arab bila mana dia orang melafazkan talak tanpa memahami maksudnya. Okay, mungkin dia tengok dalam cerita kan, aku talakkan kau dengan talak satu kan. Jadi dia pun cakaplah dekat isteri dia macam tu, padahal dia tak tahu pun apa maksudnya. Okay, jadi situasi begini menyebabkan talak yang dilafazkan oleh suami tidak diterima, tak jatuh lah. Okay, jadi menjawab kepada persoalan tadi, disebabkan dia niatnya hanyalah untuk bercerita kepada isterinya dan dia tak ada niat untuk melafazkan talak pun, jadi talak tersebut tidak jatuh. Okey. Dan juga menjawab juga kepada persoalan yang ditimbulkan awal-awal lagi. Okey, adakah talak tersebut jatuh bila dia berniat saja? Jawapannya adalah tidak, sebab dia tidak cukup rukun-rukun talak tu, iaitu lafaz. Dia tak melafazkan pun niat, tidak melafazkan pun talak tersebut. Okey, jadi itu sahaja tentang rukun dan syarat sah talak. Kita pergi kepada segmen yang seterusnya bersama dengan saudari Alia. Apakah hukum-hukum talak? Sampai mana? Bila talak tu jadi haram, bila talak tu jadi wajib? Haram bila wanita mengandung. Ataupun Lagi? Ya. Aku tak ingat juga. Kau bebas menjawab. Lagi kalau Boleh wajib? tak salah pun. wajib Bila macam isteri tu neraka, manusia tu. Kalau sunat? Sunat tu yakin. Penyakit. Okey, tak apa tu je. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Alia. Okey, tadi saudari Hana dah terangkan pasal rukun dan syarat talak. Sekarang ni saya akan terangkan berkaitan hukum-hukum talak. Jadi hukum-hukum talak ni agak-agak ada berapa?
ada 5 berdasarkan menurut Jabatan Had Ehwal Agama Islam Pulau Pinang sendiri 2022. Hukum talak ni terbagi kepada 5. 5 yang biasa itulah wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Jadi bila mana dia jadi wajib, bila mana dia jadi sunat dan bila mana dia jadi makruh, haram dan harus, kita akan lihat. Wajib bila dia berlaku salah faham antara suami dan isteri di mana tiada penyelesaian antara mereka berdua dan mereka berdua bersetuju untuk bercerai. Bukan mereka berdua saja, pihak-pihak lain, keluarga diorang, semua bersetuju untuk mereka bercerai. Sebab apa? Nampak dah kalau diorang masih berkahwin akan sentiasa bergaduh. Dia punya salah faham tu, dia punya pergaduhan tu tak akan selesai. Jadi wajib di sini untuk mereka berpisah. Bila mana pula sunat? Sunat apabila si isteri ni dia berbuat perkara yang tidak baik. Lafaz talak ni dia adalah hak suami. Jadi sebab itu dia tulis kat sini, si isteri yang berbuat perkara yang tidak baik. Jadi si suami ni sunatlah untuk lafazkan talak untuk ceraikan isteri dia bila isteri dia ni berbuat perkara yang tidak baik. Jadi terpulanglah kepada suami untuk menceraikan atau tidak. Seterusnya adalah makruh. Bila mana dia makruh? Bila mana isteri dia ni berperilaku baik dan tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi kalau kita sendirilah kita fikir si suami ni dia tiba-tiba menceraikan isteri dia ni yang baik. Mungkin atas sebab dia tak sayang ke, dia tak cinta ke. Tapi memandangkan si isteri ni dia berperilaku baik, akhlak dia baik, jaga solat semua dan tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dia tak nusyuz, dia tak curang dan sebagainya. Jadi makruh untuk suami mentalakkan isteri yang baik ini. Dan seterusnya adalah haram. Haram bila mana isteri sedang haid atau nifas. Seorang lelaki haram untuk mentalakkan isteri yang sedang dalam keadaan inilah. Kemudian harus yang terakhir sekali, iaitu bila mana harus, bila mana pasangan yang tidak dapat menemui titik persamaan dan persefahaman dalam hubungan. Secara umumnya penceraian atau talak ni adalah diharuskan. Namun ia adalah satu perkara yang dibencilah, dan kalau boleh kita ni nak elakkanlah daripada perkahwinan ni dia bubar, perkahwinan ni diputuskan. Apa antara isu-isu yang berkaitan dengan hukum talak ni? Ada satu isu yang dipertengahkan oleh Ahmad Nazri pada tahun 2017, iaitu gantung tidak bertali. Tajuk akhbar dia adalah gantung tidak bertali, aniaya isteri. Apa hukum talak dalam kes ini? Dalam kes ini, gantung tidak bertali aniaya isteri ni macam mana? Si suami ni dia tinggalkan isteri dia tanpa perkabaran, tanpa apa-apa, kadang-kadang melibatkan nafkah zahir dan nafkah batin, senyap macam tu saja. Tapi hubungannya masih ada, dia masih lagi tidak bercerai. Macam mana tu? Kalau dalam kes ini menjatuhkan hukum talak, seeloknya diberikan kuasa kepada mahkamah syariah lah. Jadi mahkamah syariah lah yang tentukan. Dalam kes ni, kalau menurut Majlis Agama Islam Selangor, hakam dia akan dilantik oleh pihak hakim mahkamah bagi mendamaikan kedua-dua belah pihak. Biasanya dia jadi gantung tidak bertali ni bila mana mungkin si suami ni dia tak nak menceraikan isteri dia, tapi isteri dia nak cerai mungkin, jadi dia tinggalkan isteri dia. Mungkin macam tu. Mungkin mereka ni berlakunya salah faham dan si suami ni sengaja tak nak ceraikan isteri dia. Dia nak bagi isteri dia ni, memandangkan wanita mana boleh kahwin lebih daripada seorang kan. Dia nak bagi isteri dia ni terikatlah dengan dia, tak boleh kahwin dengan orang lain. Jadi tak bahagialah si isteri ni. Dah tak dapat nafkah, tak ada dan terikatlah. Kalau ada anak, kena jaga anak lagi. Jadi hakim ni dia akan lantik hakam. Hakam ni adalah seorang yang akan menjadi pihak tengah lah, yang akan mendamaikan dua belah pihak. Dia sama ada damai atau putus je. Jadi kalau dia dapat damai, maka kes tu dibubarkan lah. Macam
tak jadi kes lah. Dia damai lah balik. Okey lah balik. Tak jadi cerai lah, tak jadi jatuhlah talak. Tapi bila mana dua belah pihak ni mencapai persetujuan untuk bercerai ataupun sebelah pihak saja dia memang nak sangat bercerai, maka hakim ni akan akan meminta untuk si suami ni melafazkan cerai. Jadi bercerailah. Okey, apakah hikmah talak? Hikmah talak adalah untuk kita mengelakkan keburukan pada masa akan datang lah. Mungkin apabila pasangan suami isteri ni dia masih bersama dan tetap bersama, mungkin ada terjadi penderaan fizikal ke mental mereka tidak serasi bersama. So better talak lah supaya masing-masing dapat bahagia. Lepas tu mungkin untuk kebaikan tersendirilah, bila kita talak masing-masing ada kepentingan ke, mungkin untuk mengembangkan zuriat ke, mungkin salah satu pasangan tidak dapat memberikan zuriat ke, jadi kita kena talak lah. Macam tu lah. Berapa? Okey, terima kasih. Jadi baik, kembali lagi bersama saya Saudara Fawaz. Kita berbincangkan berkaitan dengan talak. Jadi tadi kita sudah mendengar perkongsian daripada Alia dan juga Hana berkaitan dengan hukum talak, jenis lafaz dan sebagainya. Jadi kita kembalilah kepada penghujung video ini, iaitu hikmah talak. Mengapa talak ini diwujudkan ataupun disyariatkan dalam Islam? Jadi kita akan lihatlah supaya kita lebih faham akan hukum Islam dan kita dapat menghayati mengapakah talak ini ada atau talak ini wujud. Jadi kita lihat kepada hikmah talak. Yang pertama, hikmah talak pertama adalah apa? Memberi peluang kepada pasangan yang tidak persefahaman untuk berpisah bagi memulakan kehidupan baru. Mungkinlah si suami ni dia sukakan perempuan yang sekian-sekian. Isteri pula sukakan pasangan lelaki yang sekian-sekian. Jadi mereka berdua tak sepupu lah, faham kat sini, sebab tak bersefahaman. Jadi mereka, contoh, si suami ni merasakan ada perempuan lebih baik daripada lelaki ini. Dan perempuan ni pula merasakan ada lelaki lebih baik daripada suami dia. Jadi, kata apa, inilah hikmah talak. Ini apabila pasangan ni berpisah, maka si suami ni dapat memulakan hidup baru dengan perempuan yang barulah. Ada perempuan yang sekupu dengan dia, yang dia rasa bila dia kahwin dengan perempuan tu, dia boleh memastikan agama dia lebih baik atau memastikan dia punya keturunan dan sebagainya. Inilah hikmah talak. Memastikan Islam ni boleh memudahkan kehidupan baru bersama-sama dengan pasangan baru. Ini hikmah yang pertama. Hikmah disyariatkan talak. Hikmah yang kedua adalah apa? Perceraian memberi pengalaman dan pengajaran pahit kepada suami dan isteri. Jadi pengajaran ni dia tak semestinya dia kena manis. Kadang pengajaran pahit pun dia juga memberi pengalaman kepada kita. Sebagai umat Islam ni, mereka akan sedar insaf akan kelemahan masing-masing. Seterusnya akan memperbaiki diri pada kehidupan rumah tangga pada masa akan datang. Jadi, contoh, si suami ni dah bercerai dengan dan dia berkahwin baru. Dia dah faham, dulu dia cerai dengan isteri dia disebabkan dia ni kurang sikit-sikit atau kurang agama dari dirinya. Jadi, apabila dia berkahwin baru, dia akan bersatu pengalaman kepada lah, aku ni dulu kurang lah dari segi agama ni. Banyak sangat kurang aku. Jadi, aku kat sini aku kena improve semula aku punya diri dalam agama. Jadi dia akan tambah dulu, akan pergi mengaji, akan belajar dengan ustaz untuk memastikan rumah tangga yang baru dibina ni adalah rumah tangga yang mawaddah dan sakinah. Ini rumah tangga yang bahagia dan inilah seronok lah. Yang rumah tangga yang dihidupkan dengan didikan agama. Suami itu telah insaf akan kekurangan dirinya pada rumah tangga sebelum ni yang dia cerai tu. Itu juga dengan suami isteri. Mungkin dulu dia ni kurang tutup aurat sebabkan itulah suami dia tinggalkan dia atau menceraikan dia. Jadi apabila contoh dia dah berkahwin dengan lelaki baru, jadi dia rasa dia ni ada kelemahan, jadi dia akan berbaiki. Contoh dia dah mula pakai pakaian longgar yang tak ketat, memastikan suami yang baru ni suka kepada atau suami baru ni, atau memastikan rumah tangga yang baru adalah rumah tangga yang ada didikan agama daripada isteri itu sendiri. Jadi adalah hikmah kedua dan untuk sebagai pengajaran kepada kita untuk memperbaiki diri kita dan kelemahan kita pada pasangan sebelum ini. Hikmah yang kedua. Jadi hikmah yang ketiga adalah boleh mengurangkan tekanan perasaan ataupun memberi ketenteraman jiwa kepada kedua-dua pihak. Sebagai contoh,
kerana terdapat perkara yang tidak dapat diatasi seperti ketiadaan zuriat, talak memberi peluang kepada mereka melepaskan diri daripada kerja tersebut. Bagi contohlah kan, si suami ni nak asal isteri dia ada anak. Tapi isteri dia contohlah, tiba-tiba tak boleh nak mengandung, tak boleh nak beranak. Jadi ini membuatkan suami ni rasa ni lah rasa tekanan lah kan. Kenapa tak dapat anak? Dia rasa macam, stres tak dapat anak, stres tak dapat anak kan. Jadi mungkinlah dengan cara talak itu, dia lepas ke isteri itu bereda, dan dia berkahwin dengan pasangan baru. Jadi bila pasangan baru ni dapat anak, Alhamdulillah. Jadi dia dapat kurangkanlah tekanan kepada suami ini yang mahukan zuriat. Dari isteri tu pun, dari isteri yang lama tu pun dia sebenarnya kurang tekanan, kurang juga tekanan sebab apa? Sebab dia tidak ditekan atau ditekan oleh suami lama yang mahukan anak. Jadi kat sini dia boleh mengurangkanlah tekanan jiwa kepada kedua-dua belah pihak dan kedua-dua belah pihak boleh hidup bahagia. Jadi ini adalah contoh-contoh hikmah talak. Dan kita kena yakin dan percaya bahawa setiap apa yang Allah syariatkan ada hikmah tersendiri. Dan setiap itu kita akan cari hikmah lah. Dan inilah sebab 3 contoh hikmah mengapa talak ini disyariatkan dalam Islam. Jadi semoga bermanfaat kepada antum. Jadi kita dah lihatlah kepada hikmah talak. Jadi selalunya kalau kita semua talak ni kan, atau berkaitan dengan syariat talak ni, mesti ada isu yang sangat-sangatlah disebut oleh manusia, terutamanya kaum wanita. Apa isu? Cuba fikir dulu. Saya bagi masa 10 saat lah. Okay, cuba fikir. Kalau kita sembang bab syariat talak ni si golongan tu je boleh buat talak. Cuba fikir. Kita fikir sama-sama boleh. Kita fikir kan? Kita lihat isu apa. Iaitu mengapa talak berada pada tangan suami sahaja. Cuba fikir jawapan antum. Antum boleh tulis kat komen juga kan. Tulis kat komen apa jawapan yang antum rasa. Kenapa kita lelaki ni sahaja je boleh buat talak ni. Cuba fikir. Saya teruskan kepada jawapan. Okay. Dalam menjawab soalan ini, para ulama telah memberikan pelbagai jawapan. Apa yang mudah untuk dinyatakan bahawa suami atau pihak lelaki ni bertanggungjawab menyediakan mahar perkahwinan satu. Suami juga menyediakan nafkah semasa hidup bersama dalam satu rumah tangga. 2, okay? Suami ni sediakan mahar perkahwinan. Suami ni lah yang bagi nafkah. Dan suami jugalah yang wajib memberikan nafkah semasa isterinya berada dalam iddah perceraian. 3 dah. Kalau talak berada di tangan perempuan dalam keadaan semasa tanggungjawab diwajibkan atas lelaki, maka pihak lelaki akan teranaya. Jadi sebenarnya dalam perkahwinan dalam rumah tangga ni, semua tanggungjawab ni sebenarnya berada di atas bahu lelaki. Jadi macam kurang, jadi tak adil lah ke talak ni berada di tangan perempuan. Sebab segi mahar perkahwinan, nafkah, lagi nafkah semasa iddah perceraian, semuanya lelaki kena berikan pada pihak perempuan. Jadi sebab itulah talak ini juga berada pada bahu lelaki atau pada tangan lelaki. Disebabkan tanggungjawab beliau sebagai seorang suami ataupun ketua keluarga untuk menentukan halat wujud keluarga tersebut. Jadi kita dah fahamlah sebab apa lelaki ini boleh ataupun boleh membuat talak itu sendiri. Sebabkan faktor-faktor tanggungjawab yang dia telah pegang selama ini. Jadi harap jawapan ini boleh memberikan kita satu kefahaman yang baru bahawa sebab ni dah talak ni kepada kaum lelaki sahaja, bukan kaum perempuan. Tapi kita fikir juga, boleh tak kaum perempuan ni minta bercerai? Jawapannya boleh sebenarnya. Cumanya ada kaedah yang lebih terperinci lah, sistematik. Macam mana kaum perempuan ni nak minta bercerai dengan kaum lelaki, suami itu sendiri. Walaupun talak berada di tangan suami, kaum wanita juga memiliki hak untuk meminta perkahwinan ditamatkan jika berlaku keberatan padanya. Contohnya, suami yang tidak memberikan nafkah, suami yang tidak mampu menyetubuhinya atau sebab-sebab yang lain. Dalam keadaan ini, wanita atau isteri berkenaan bolehlah memohon kepada qadhi untuk dibubarkan perkahwinannya. Kisah suami contohlah, isteri ni berasa suami ni tak boleh nak bagi nafkah, ataupun suami ni tak boleh langsung nak bersetubuhi dia ataupun menunaikan nafkah batin dan sebagainya. Si suami ni, si wanita atau si isteri, dia boleh untuk meminta perkahwinan itu ditamatkan dengan merujuk kepada hakim
tempat dia. Jadi dia kata apa, bukannya orang kata Islam ni bukan sahaja memikirkan suami, tapi Islam juga memikirkan para isteri. Macam mana mereka ni nak hiduplah dalam keadaan rumah tangga ini. Dia kat sini menunjukkan kesyumuran Islam ataupun sifat menyeluruh Islam itu kepada umatnya. Jadi kat sini untuk suami kita ada talak, untuk isteri dia boleh memohon kepada qadi untuk dibubarkan perkahwinannya. Jadi semoga jawapan ini memberikan kita satu pemahaman yang jelas mengapa talak itu berada pada tangan suami, yang merupakan isu-isu berkaitan dengan pensyariatan talak itu sendiri. Semoga antum fahamlah apa yang disampaikan berkaitan dengan hikmah talak dan isu semasa berkaitan dengan pensyariatan hikmah talak itu sendiri. Silakan kepada Hana juga Alia. Jadi soalan kedua, apakah kesan-kesan talak? Kesan-kesan talak secara umum. Itulah kesan talak. Kesan talak ni dia banyak lah. Kalau kita ikut kalau daripada individu tersebut lah. Jadi kesan dia ialah dia memang akan kecewa lah kan. Dia stres, depres. Kena ingat kalau apa yang berlaku ni, dia mesti kalau individu akan di masyarakat juga. Di masyarakat dia mesti akan kutuk kan. Dia kata mesti orang ni macam ni, mesti suami dia macam ni, mesti isteri dia macam ni kan. Sebab tu dia orang cerai. Jadi perkara ni memang tak elok lah. Dan dengan sebab manusia ni, kita memang hidup kebanyakannya kita pengaruh negatif pada orang luar. Jadi bila berlakunya perceraian tersebut, seorang bila kutuk-kutuk apa semua, kita akan stres. Dan bila stres nanti lagi akan mengurungkan keadaan lah. Kesimpulannya, talak ni menunjukkan bukti kesyumulan Islam. Talak dia menjaga kebajikan isteri dan juga kebajikan keluarga, mengelakkan penganiayaan daripada berlaku dalam rumah tangga. Contohnya kalau suami tu seorang pemabuk atau seorang kaki pukul. Jadi talak ni memberikan satu jalan keluar lah kepada isteri dan anak-anak daripada teraniaya dalam keluarga tersebut. Jadi talak juga dia membolehkan jalan keluar daripada perkahwinan yang tidak mawadah ataupun tidak memberi kebahagiaan dan keharmonian. Okey, jadi banyaknya hikmah talak ni menunjukkan Islam tu dia mengambil kira pelbagai aspek dan pelbagai situasi. Dan kerana itu perceraian ni walaupun tidak disukai oleh Allah, tapi ia dibenarkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.